Paras air di Sungai Ulu Kedamaian dan Sungai Penataran Kota Blud menunjukkan peningkatan berbanding beberapa hari lalu berikutan hujan di kawasan Gunung Kinabalu. Demikian dinyatakan pakar Geologi Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Dr. Felix Tongkul selepas melakukan pemantauan di Sungai Ulu Kedamaian pagi kemarin. Menurut Profesor Dr. Felix, paras air Sungai Ulu Kedamaian telah meningkat dengan begitu cepat sekali dan bertukar menjadi sangat keruh, di mana kandungan lumpur meningkat secara mendadak. Manakala pemantauan di Sungai Penataran pada sebelah tengah hari juga mendapati keadaan sangat menakutkan, di mana paras air adalah tinggi dan sangat deras dengan bunyi hentaman antara batu-batu besar. Dr. Felix berkata, beberapa kawasan turut dilanda banjir lumpur termasuk di Kampung Malangkap Baru dan SK Kiau Taburi. Menurutnya, keadaan ini sangat bahaya kepada penduduk yang tinggal di tepi sungai. Sehubungan itu, penduduk diingatkan sentiasa berwaspada, manakala pihak berkuasa juga perlu membuat pemantauan yang lebih kerap ke atas sungai-sungai berisiko tersebut. Pemimpin masyarakat serta penduduk setempat diingatkan agar memberi kerjasama dengan pasukan keselamatan dalam mengekang sebarang aktiviti jenayah di negeri ini. Kerjasama tersebut juga mampu membantu usaha kerajaan mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara daripada diceroboh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Abdul Rahim Bakri yakin dengan kesepaduan yang kukuh dan komitmen daripada masyarakat setempat, usaha membentras musuh dalam selimut yang menjadi dalang aktiviti pencerobohan, terutama di pantai timur Sabah, dapat dicegah. Memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada anggota keselamatan dan pertahanan kita untuk memberikan maklumat-maklumat dan tidak melindungi orang-orang asing dan orang-orang yang di suspected person, kerana ini akan menyebabkan security negara kita dan kedaulatan negara kita akan dikompromis. Beliau ditemui media dalam majlis penyampaian sumbangan kepada anggota keselamatan dan bantuan fakir miskin di Pulau Banggi Kudat. Seramai 80 anggota keselamatan Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bertugas di Kem Karakit serta 200 fakir miskin di pulau berkenaan menerima sumbangan tersebut. Ahli Komuniti 1 Malaysia K1M disaran melengkapkan diri dengan ilmu dan maklumat yang sahih. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah Datuk Haji Al-Main Haji Ajirul berkata, langkah itu penting bagi membantu kerajaan menyampaikan dasar kepada masyarakat di samping menangkis tomahan yang tidak tepat dilemparkan kepada kerajaan. Datuk Haji Al-Main berucap pada Majlis Sehati Sejiwa Pengarah Penerangan Sabah bersama Kim bahagian Sandakan di Sandakan. Menurutnya, perubahan zaman menyebabkan tahap pemikiran rakyat kini lebih matang sehingga setiap dasar dikemukakan kerajaan mendapat maklum balas dan kritikan. Justru Kim perlu menyahut cabaran memperbetulkan tanggapan masyarakat dan meyakinkan mereka bahawa kerajaan sedang berusaha melakukan pembangunan terbaik untuk rakyat dan negara. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan ahli Kim agar memanfaatkan sepenuhnya media sosial untuk menyebarluaskan maklumat berguna dan sahih. Dalam majlis ini, seramai 10 orang golongan fakir miskin menerima sumbangan berupa wang tunai daripada Pusat Zakat Sabah yang disampaikan oleh Datuk Haji Al-Main. Majlis Ilmu Khusus kepada Pengukuhan Institusi Kekeluargaan dalam kalangan umat Islam perlu diperluaskan. Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata usaha mempelbagaikan program keagamaan melibatkan pendidikan kekeluargaan itu berupaya membentuk generasi masa depan yang lebih mantap. Datuk Dr. Zulkifli berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan Majlis Program Munakasyah Ilmi di Auditorium Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Likas, Kota Kinabalu. Sementara itu, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar menyifatkan usaha proaktif penganjuran program seperti Program Munakasyah Ilmi yang menjurus ke perkongsian pengetahuan ilmu kekeluargaan mampu mengukuhkan lagi kefahaman serta keharmonian dalam rumah tangga. Manakala bagi peserta dan badan bukan kerajaan turut mengalu-alukan dan mengharapkan program seumpama akan diteruskan. Berharaplah ramai lagi pihak yang akan tampil untuk membuat program-program sebegini dan kita memanggil ilmuwan-ilmuwan kita. Apa yang kita dapat adalah kita dapat memperkukuhkan lagi persaudaraan tali persaudaraan antara keluarga.
Majlis Anjuran Jabatan Mufti dengan kerjasama Sekolah Rendah Islam Al-Hafiz Tuaran ini antara lain bertujuan menjadikan program berkenaan sebagai landasan dakwah Islamiah serta menjadi medium ilmu agama lebih berkesan di samping mempromosikan dana pembangunan Sekolah Rendah Islam Al-Hafiz Tuaran. Seramai 67 orang terdiri daripada anak yatim dari kampung Binoni Papar menerima sumbangan berupa wang tunai dan barangan keperluan harian daripada Yayasan Nur Jauhar. Sumbangan disampaikan isteri yang di-Pertua Negeri Sabah, Toh Puan Hajah Nurlida Tan Sri RM Jazni di Masjid Jamek Kampung Binoni Papar. Sumbangan sama turut disampaikan kepada 25 orang terdiri daripada ibu tunggal, balu dan warga emas di Surau Al-Aman Kampung Surapit, Papar. Terdahulu ketika ditemui media, pengurusi Yayasan Nur Jauhar, Haji Alhamra Tun Haji Juhar, memaklumkan sumbangan kasih itu merupakan acara yang diadakan sempena bulan Ramadan bagi membantu golongan kurang berkemampuan untuk membuat persiapan Hari Raya. Selain daerah Papar, Yayasan Nur Jauhar turut memberi sumbangan kepada golongan kurang berkemampuan dari daerah Putatan, Petagas dan Kota Kinabalu. Sementara itu di Tawau, Ahli Dewan Undangan Negeri Apas, Datuk Taufik Abu Bakar Titingan berkata, golongan memerlukan bantuan yang tidak berdaftar tetapi dikenal pasti sebagai tidak berkemampuan akan tetap menerima bantuan. Jelasnya usaha lebih giat perlu dilakukan oleh pemimpin di peringkat kampung dalam mengenal pasti seterusnya mendaftar kumpulan sasar sebagai penerima bantuan lebih-lebih lagi ketika menjelang musim perayaan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan kepada lebih 50 penerima yang terdiri daripada ibu tunggal, anak yatim, mualaf dan fakir miskin di Masjid Habib Abdul Rahman, Batu 2, Jalan Apas, Tawau. Seramai 30 kanak-kanak terdiri anak-anak yatim yang berdaftar dengan Persatuan Penggerak Kasih Kampung Likas Kota Kinabalu diraikan sempena program rakaman khas rancangan Hari Raya Terbitan Radio Malaysia Sabah FM dengan kerjasama Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS. Majlis ini dihadiri Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun selaku tetamu kehormat diiringi Pengurus Besar LKNS Datuk Roslan Sulai bersama-sama Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Ali Ngasio. Datuk Masidi Manjun turut menyempurnakan penyampaian sumbangan daripada LKNS sebanyak RM1,000 untuk persatuan dan juga duit raya kepada anak-anak yatim dari persatuan itu. Terdahulu rakaman rancangan khas Hari Raya berjudul Festa Raya selama sejam menampilkan persembahan penyampai-penyampai Radio Sabah FM bersama artis budaya LKNS yang akan disiarkan menjelang Syawal ini. Acara-acara seperti ini dapat mengeratkan lagi hubungan bukan saja di antara RTM tetapi juga kami di Sabah FM bersama dengan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, satu agensi penggiat seni yang terkenal di negeri Sabah. Program ini beri ruang stesen Radio Sabah FM melaksanakan aktiviti amal bersama insan-insan istimewa di negeri ini. Turut diadakan majlis berbuka puasa serta solat tarawih.